25 negara anggota, di antaranya ialah Mesir, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Iran, Iraq dan tidak ditinggalkan Malaysia. Di antara objektif penubuhan OIC adalah memupuk perpaduan di kalangan negara anggota, menyelaras kerjasama di kalangan anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, saintifik dan pelbagai lagi. OIC juga adalah satu platform untuk pengatur perundingan di kalangan mereka dalam pertubuhan antarabangsa. Selain itu, berusaha menghapuskan perbezaan kaum, penindasan dan penjajahan. Hari ini saya Najwa Izzati sebagai moderator anda akan membawa dan menyelami topik perbahasan kita, normalisasi dunia Islam dan Israel. Gagalkah Malaysia sebagai anggota OIC dalam memainkan peranan Malaysia Makmur? Bersama kita para panelis yang kelihatan sudah bersedia. Di sini saya perkenalkan panel yang pertama, Saudara Akil. Saudara silakan kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Akil bin Abdul Sharif daripada kursus program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Kita beralih kepada panel yang kedua, Saudara Fathi di sana. Silakan. Nama saya Muhammad Nafati Arif dari program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Dan kita tidak tinggalkan saudari terakhir di sini, panel terakhir. Silakan saudari, kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nonisa Akilah binti Hud, Pelajar Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Hadis. Baiklah, kita masih percaya Malaysia akan terus menyokong usaha jujur, konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang adil berhubung isu konflik Israel-Palestin. Saya ingin bertanyakan kepada panel kita yang pertama, Saudara Akil. Jadi, apakah peranan Malaysia sebagai negara anggota OIC dalam isu normalisasi ini? Silakan saudara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Moderator atas pengajuan soalan sebentar tadi. Mengenai persoalan adakah kita masih percaya Malaysia akan terus menyokong usaha jujur, konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang adil berhubung isu konflik Israel-Palestin ini. Suka saya memetik sebuah artikel daripada yang bertarikh pada November 2020. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar ada berkata, Malaysia akan sentiasa meneliti perkembangan di Asia Barat berhubung usaha normalisasi negara Israel dalam mengiktiraf penjajahan ke atas Palestin. Dan Malaysia akan menggunakan peranan sedia ada dalam Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk merealisasikan hasrat kita melihat jalan penyelesaian yang berkekalan. Begitu juga ada menyatakan Malaysia amat memahami ketidakpuasan hati pihak Palestin dan pihak Palestin berhak untuk menzahirkan kekecewaannya setelah sekian lama ditindas oleh rejim Israel. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahmad Tarmizi Sulaiman Pasit yang ingin mengetahui langkah-langkah proaktif bersama negara antarabangsa seperti menyatakan bantahan berkaitan rancangan ketidakadilan normalisasi negara Israel untuk mengiktiraf penjajahan mereka ke atas Palestin. Dalam soalan tambahannya, Ahmad Tarmizi turut ingin mengetahui sekiranya Malaysia mempunyai perancangan untuk mengadakan forum antarabangsa bagi menggantikan peranan OIC yang beliau dakwa lesu dalam mempertahankan kedaulatan Palestin. Menjawab persoalan itu, Kamarudin berkata Malaysia secara umum menganggap PBB dan OIC masih mempunyai peranan yang jelas, masih mempunyai peranan yang boleh dimainkan dalam usaha mencari jalan penyelesaian. Sekarang pun Malaysia merupakan ahli jawatan kuasa dalam OIC mengenai isu Palestin. Malaysia juga anggota kumpulan perhubungan dalam PBB untuk pertahankan Al-Quds Al-Sharif. Kita ada yang boleh dimainkan khususnya dalam OIC. Saya yakin jika kita teruskan dan tingkatkan lagi peranan, kita akan capai kejayaan tanpa kita didesak untuk mewujudkan platform lain, katanya lagi. Dalam pada itu, menjawab soalan tambahan Datuk Seri Ahmad Maslan daripada BN Pontian mengenai perubahan struktur kepimpinan Amerika Syarikat akan membawa dimensi baru dalam usaha penyelesaian konflik Israel-Palestin ini, Kamarudin berkata Malaysia akan terus memantau perkembangan tersebut. Sudah tentu kita punyai dan letakkan harapan yang tinggi supaya perubahan pentadbiran Amerika Syarikat, dan kita baca kenyataan-kenyataan sebelum ini sedikit memberi harapan positif
untuk baik dalam suasana sekarang, katanya lagi. Sekian penerangan saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, kita telah mendengar serba sedikit peranan Malaysia dalam OIC. Antara yang dinyatakan oleh saudara Akil tadi ialah Malaysia ada menyatakan bantahan berkaitan rancangan ketidakadilan normalisasi negara Israel untuk mengiktiraf penjajahan mereka ke atas Palestin. Jadi setelah mendengar sedikit peranan dari Malaysia, kita ingin tahu sejauh manakah usaha Malaysia setakat ini sebagai negara anggota OIC dan apakah sebenarnya sumbangan yang diberikan Malaysia kepada Palestin. Silakan saudara Fadli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab soalan moderator tersebut, pertama sekali saya nak katakan memang soalan yang baik untuk saya. Okey. Bagi menjawab soalan moderator berkenaan sejauh mana usaha Malaysia setakat ini sebagai negara anggota OIC. Okey, untuk pengetahuan para pendengar, Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan OIC seperti penubuhan Bank Islam IDB atau menangani masalah yang dihadapi oleh negara-negara Islam. Antaranya adalah mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan, menyokong perjuangan rakyat Palestin, mengutuk dasar penguasaan etnik Islam di Bosnia Herzegovina dan membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Okey, di sini saya akan berikan struktur ataupun dalam bentuk poin apakah peranan Malaysia dalam negara anggota OIC. Okey, yang pertamanya, Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Yang kedua, bagi mengeratkan lagi hubungan ikatan silaturahim itu antara negara Islam, Malaysia telah menganjurkan musabaqah Al-Quran pada tiap-tiap tahun. Dan yang ketiga, dalam bidang pendidikan pula, negara Malaysia turut memajukan pendidikan Islam seperti Universiti Al-Azhar di Kahirah, Mesir. Betul? Ya, betul. Yang ketiganya, negara Malaysia telah diberi kepercayaan untuk turut terlibat dalam beberapa jawatan kuasa atau kumpulan penting dalam OIC seperti kumpulan Bosnia Herzegovina, Kosovo, Palestin, Somalia dan Sierra Leone, di mana Malaysia adalah pengurusinya. Malaysia juga dilantik sebagai pengurusi dalam kumpulan 13 buah negara OIC dalam mengenai keganasan. Okey, bagi mengulas lebih lanjut lagi, saya mengambil kenyataan media yang bertarikh 15 April 2016 di mana ketika itu persidangan OIC di Istanbul, di mana penglibatan Malaysia pada edisi ke-13 telah berjaya meningkatkan profil dan imej negara di mata dunia Islam. Pada sidang media tersebut, bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak menyatakan bahawa harapan yang tinggi diletakkan di bahu Malaysia bagi membantu negara anggota menjana keupayaan dalam pelbagai bidang yang disuarakan pemimpin-pemimpin negara anggota OIC. Okey, bagi persoalan bantuan Malaysia yang disalurkan Palestin yang diajukan oleh moderator, khususnya di Palestin khususnya, saya mengambil wawancara yang bertarikh 19 Februari 2020, yakni setahun yang lalu, selaku Ketua Eksekutif Aman Palestin Berhad berkata, bagi soalan perihal bantuan Malaysia yang disalurkan ke Palestin khususnya, saya mengambil wawancara yang bertarikh 19 Februari 2020, yakni setahun yang lalu, yang diadakan di Pejabat Aman Palestin di Bangi. Menurut Awan Sufian Awan Piut, selaku Ketua Eksekutif Aman Palestin Berhad berkata pada sesi media berkenaan dengan bantuan yang diberi Malaysia kepada Palestin. Menurut beliau, pada tahun 2019, Malaysia telah menghantar pelbagai peralatan perubatan ke Palestin melalui Jordan menggunakan pesawat AS, iaitu Air Asia. Peralatan perubatan yang dianggarkan bernilai 1.5 juta itu telah dihantar ke hospital yang terletak di Gaza. Menurut beliau lagi, banyak misi bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh badan bukan kerajaan, NGO Malaysia, untuk rakyat Palestin disalurkan secara terus tanpa melalui pihak kedutaan mereka. Sekian daripada saya. Tadi kita telah mendengar saudara Fatih menyatakan bahawasanya Malaysia ada menghantar bantuan kepada Palestin. Baiklah, kita beralih kepada topik yang seterusnya. Pada November 2020, Malaysia ada menyatakan untuk berdiam diri dalam isu normalisasi dunia Islam dan Israel. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Nisa Akilah. Saudari, adakah saudari bersetuju dengan tindakan Malaysia yang berdiam diri dan menjadi negara berkecuali dalam isu ini? Terima kasih kepada Cik Moderator. Bagi menjawab persoalan yang ditanyakan oleh beliau, saya bersetuju negara kita Malaysia berdiam diri dan menjadi negara berkecuali dalam isu normalisasi dengan Israel.
Baiklah, saya juga bersetuju dengan ucapan yang dilakukan, yang dibuat oleh Datuk Kamaruddin Jaafar, iaitu Menteri Luar kita, bertarikh pada 9 November 2020 di sidang Dewan Negeri. Beliau ada berkata bahawa kerajaan kita Malaysia sangat komited dalam menangani isu ini, dan kerajaan Malaysia kita sentiasa berusaha untuk menangani isu ini dengan cakna terhadap isu sekeliling, termasuklah segala isu yang berlaku di rantau Asia Barat. Malaysia turut mengambil kepentingan hubungan dua hala antara negara Malaysia dan juga negara-negara yang berada di rantau Asia Barat, dan sentiasa memerhati isu ini dengan penuh teliti dan juga berhati-hati. Keputusan untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan mana-mana negara adalah merupakan hak mutlak sesebuah negara yang berdaulat. Dalam hal seperti ini, kerajaan Malaysia sendiri kan mengamalkan dasar tidak campur tangan dalam hubungan hal domestik negara-negara berkaitan dengan Israel, dan prinsip ini juga ia tidak akan menggugat hubungan Malaysia dengan negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Israel. Ataupun dalam konteks ini sebenarnya dimaksudkan bahawa Malaysia akan terus memantau perkembangan isu ini dari semasa ke semasa. Namun kerajaan Malaysia sangat menegaskan bahawa perubahan yang berlaku ini tidak akan menggugat langsung pendirian negara kita dan juga prinsip kerajaan Malaysia, betul? Okey, prinsip kerajaan Malaysia yang sentiasa menyokong pembentukan sesebuah negara yang berdaulat yang bernama Palestin, dan melalui penyelesaian dua negara iaitu antara Palestin dan juga Israel sendiri. Berdasarkan kepada garis sempadan 1967, dan Baitul Maqdis perlulah diiktiraf sebagai ibu kota Palestin. Seperti yang dikatakan oleh panel kita yang pertama tadi, iaitu saudara Akil, yang mengatakan bahawa Malaysia memang amat memahami tahap kekecewaan rakyat-rakyat Palestin yang mana mereka ini setelah sekian lama ditindas oleh Israel, iaitu negara haram tersebut, dan Malaysia sentiasa akan menyokong terus usaha jujur dan juga konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang hadir dan berkekalan terhadap konflik Palestin-Israel ini. Dan ini berdasarkan peruntukan undang-undang antarabangsa dan resolusi PBB yang berkaitan. Balah perkara ini juga dirunding dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga kepada saudari Nisa Akilah. Kita telah mendengar secara latar isu normalisasi ini, dan kita akan menyelami lagi dan membincangkan isu ini secara hangat selepas ini. Teruskan bersama kami. Baiklah, kembali bersama kami. Sebentar tadi di pusingan pertama kita telah mendengar para panelis menerangkan mengenai isu latar, isu normalisasi dunia Islam dan Israel. Gagalkah Malaysia memainkan peranan sebagai negara anggota OIC? Jadi untuk pusingan kedua ini, saya ingin bertanyakan kepada panel kita yang pertama, saudara Akil. Adakah pertubuhan badan NGO bersuara dalam isu normalisasi ini ataupun bagaimana? Silakan saudara. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cik Moderator untuk soalan yang seterusnya. Sebenarnya, NGO di Malaysia sentiasa memberi bantahan terhadap pelan Israel untuk mengilhakan tebing barat dan lembah Jordan jelas membuktikan ia menolak apa sahaja bentuk normalisasi penjajahan rejim Zionis ke atas Palestin. Sebelum saya bercakap lebih lanjut, makna mengilhakan adalah pengambil alihan wilayah sesebuah negara berdaulat secara paksa yang mana tidak mempersetujui mana-mana perjanjian antara kedua belah pihak. Itu maknanya. Baik, saya teruskan lagi. Pemimpin Palestin daripada Hamas, Khalid Mashal, ada juga menyifatkan Malaysia sentiasa berpendirian tegas dalam isu konflik Palestin-Israel ini di pentas antarabangsa termasuk di Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Beliau berkata, peranan Malaysia yang menyatukan ketua-ketua negara dalam isu Palestin adalah pendirian yang berani dan dihormati. Presiden Muslim Business Network Association of Malaysia, MUBIN, Haji Sahak Yassin berpandangan bahawa perlunya ada satu gelombang kebangkitan baru untuk menentang normalisasi antara negara-negara Islam dengan Israel. Tambahnya, kerajaan Malaysia perlu lebih agresif menggunakan hubungan diplomatik khususnya dengan negara-negara serantau agar tidak menormalisasikan hubungan dengan Israel. Menurut kata Cik Nurul Akilah daripada Persatuan Kebangsaan Pelajar,
Islam Malaysia PKPIM, hakikatnya normalisasi ini adalah tidak normal. There's nothing normal about this normalization. Ia hanya menguntungkan kuasa penjajah dan perampas iaitu Israel. Jadi sebenarnya saya melihat duta dan NGO sentiasa bersuara dalam isu normalisasi ini. Namun kita hanya menunggu gerak langkah dan kerajaan Malaysia apakah yang selanjutnya. Adakah kita masih mengambil langkah berdiam diri dalam isu normalisasi ini? Dengan ini saya teruskan kepada Cik Moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita telah mendengar penjelasan dari pihak NGO tadi. Saudara Akil ada menyatakan, adakah kita masih mengambil langkah berdiam diri dalam isu normalisasi ini? Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin bertanyakan kepada saudara Fatki. Saudara, apakah sebenarnya situasi yang berlaku di negara Palestin dan benarkah normalisasi dunia Islam dan Israel ini menguntungkan mereka? Silakan. Terima kasih untuk soalan yang diberikan moderator. Saya rasa ini soalan yang memang ramai ingin mencari jawapannya atau tertanya-tanya. Jadi apakah apakah yang berlaku di Palestin dan adakah normalisasi ini di antara Palestin dan Israel ini menguntungkan mereka, yang Israel atau Palestin? Okey. Bagi menjawab soalan tersebut, menurut saya situasi yang berlaku di Palestin adalah Israel ingin menguasai keseluruhannya tanah Palestin dan menjadikan negara tersebut adalah negara dia tanpa ada satu pun kewujudan Palestin di situ. Itu menurut saya tak tahu kalau ada orang setuju atau tidak. Okey. So, kita tengok peristiwa rentetan sejarah ini telah berlaku lama lagi semasa zaman Theodor Herzl dan Sultan Abdul Hamid II, di mana Theodor Herzl sendiri melakukan perjuangan atau meminta sebahagian tanah daripada Sultan Abdul Hamid bagi penempatan rakyat Yahudi. Namun dengan kerasnya ia ditolak kerana Sultan Abdul Hamid tidak bersetuju. Namun perjuangannya tidak berhenti situ. Ia mencuba sedaya upaya. Namun hasratnya tidak kesampaian kerana ajal mendatangi beliau terlebih dahulu. Okey, tapi perjuangannya tidak dihentikan di situ kerana perjuangan diteruskan oleh seorang pemuda Yahudi yang ketika itu berumur 17 tahun yang bernama David Ben Gurion. Jadi diringkaskan cerita, akhirnya di Palestin itu Tanah Haram Berjaya didirikan setelah diluluskan oleh pihak PBB pada tahun 14 Mei 1948. Dan untuk soalan normalisasi, apakah ia menguntungkan negara Palestin? Saya bantah sama sekali. Kerana jikalau menguntungkan Palestin, mengapa tembok apartheid di Israel di tebing barat dibina? Untuk pengetahuan para pendengar, tembok apartheid ini siap dibina pada tahun 2010. Okey, kalau kita kembali pada soalan kita. Mengapa tembok apartheid ini dibina jika normalisasi di antara Israel atau normalisasi yang berlaku menguntungkan negara Palestin? Ianya menurut saya seperti menyekat pembinaan tembok apartheid itu, ianya seperti menyekat penduduk Palestin yang tinggal di daerah tersebut. Okey. Di samping itu, menurut sumber dari United Nations Conference on Trade and Development bertarikh 5 Ogos 2020 menunjukkan ekonomi Palestin berada dalam keadaan yang amat dikhawatiri. Jadi NKK negara dijangka akan merosot sehingga 3 ke 4.5%. Ini angka yang amat buruk dan amat merisaukan pertumbuhan ekonomi Palestin. Selain itu, kadar kemiskinan juga semakin tinggi. Di Gaza sahaja, penduduknya mengharapkan bantuan antarabangsa. Di Gaza sahaja, sebanyak 80% rakyatnya mengharapkan bantuan antarabangsa. Secara ringkasnya, normalisasi yang berlaku di antara negara Israel dan Palestin itu adalah satu penipuan dan pengkhianatan bagi negara Palestin sendiri. Sekian daripada saya. Baiklah, kita mendengar saudara Fatki tadi menyatakan bahawa isu ini sebenarnya merugikan Palestin, malah tidak menguntungkan sama sekali negara mereka. Mesir, Jordan, Bahrain sudah menormalisasikan hubungan dengan Israel. Saudari, adakah Malaysia akan mengikuti jejak langkah mereka? Silakan saudari. Terima kasih kepada Cik Moderator. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim bagi menjawab persoalan ini. Jika kita lihat perkembangan terkini, menurut statistik, sebanyak 160 negara termasuklah di dalamnya negara-negara Islam telah mula menjalankan normalisasi dengan Israel.
hanya tinggal berbaki lebih kurang 30 buah negara sahaja lagi yang enggan menjalinkan normalisasi dengan negara tersebut, termasuklah di dalamnya negara kita, Malaysia. Langkah rejim Israel ini, jika kita lihat, langkah rejim Israel menjalinkan hubungan rasmi satu demi satu dengan negara-negara Islam sejak kebelakangan ini amat membimbangkan. Betul? Betul. Okey, dan kita dapat juga merasai tekanan yang amat dahsyat mungkin akan dikenakan kepada negara-negara Islam yang masih lagi belum menjalinkan normalisasi dengan Israel, termasuklah mungkin negara kita juga akan dikenakan tekanan yang amat dahsyat. Okey? Jadi, setuju? Okey, jadi saya berpandangan di sini Malaysia seharusnya menjadi negara yang berpendirian teguh untuk mengatasi isu ini dan seharusnya menjadi contoh tauladan yang baik kepada negara Islam yang lain dan tidak sesekali tunduk kepada kehendak Tel Aviv. Cuba bayangkan, apabila kita mengiktiraf negara Israel secara berdaulat, artinya apa? Artinya kita menganggap mana-mana orang yang menentang Israel ataupun mana-mana yang menyokong Palestin itu sebagai satu kesalahan dan akan dipandang sebagai satu gerakan yang tidak sah. Jika normalisasi ini berlaku di seluruh dunia dan negara-negara Islam juga terlibat dengannya, secara tidak langsung ini akan memberikan implikasi yang amat dahsyat dan juga besar kepada negara Palestin sana dan juga saudara-saudara seakidah kita yang berada di Palestin sana. Dan kita akan lihat isu Palestin ini akan dipadamkan dan perubahan naratif akan berlaku, akan bertukar bagi sesiapa yang mengangkat isu Palestin ataupun bagi sesiapa yang cuba menentang Israel ataupun bagi sesiapa yang cuba untuk membantu Palestin akan dilihat sebagai teroris, iaitu sebagai pengganas. Okey? Yang mana pengganas ini mengancam kestabilan Israel. Dek kerana apa? Dek kerana Israel tadi telah diiktiraf oleh majoriti negara di dunia ini. Dan ini semua boleh membawa kepada berjayanya rancangan Yahudi yang sekian lama telah menyusun strategi demi strategi agar negara mereka diiktiraf oleh majoriti dunia. Dan jika kita lihat daripada sudut lain, para panel dan juga hadirin sekalian, seandainya lah Malaysia mewujudkan normalisasi Israel ini, pasti akan ada suara-suara sentimen negatif dari negara-negara yang tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Contohnya negara Turki, yang mana negara Turki memang mereka tidak mengiktiraf langsung Israel ni sebagai sebuah negara, dan ini mungkin akan menjejaskanlah hubungan kita dengan Turki ataupun hubungan kita dengan negara-negara yang tidak menjalinkan normalisasi ini. Dan ini akan membuatkan rasa hormat mereka yang pada mulanya terhadap negara kita Malaysia yang sentiasa menjunjung kedamaian dan menyokong Palestin ini makin lama makin pudar, makin lama makin berkurang rasa hormat mereka terhadap kita. Dan jadi sudah tentu ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi pula lah dari segi politik, dari segi pentadbirannya akan mempengaruhi pula penyesuaian perjanjian perdagangan ataupun bilateral antara negara kita Malaysia dengan negara-negara yang tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Dan senada dengan ini, saya menilai minusnya lebih cenderung kepada keranahan ataupun keruntuhan hubungan politik dan juga diplomatik. Jadi tambahan lagi, satu lagi yang ingin saya sampaikan, perkara ini juga mungkin akan dinilai akan adanya berlakunya gejolak di dalam negara kita iaitu Malaysia, khususnya masyarakat Malaysia yang mana mereka ini lebih memiliki hubungan batin dengan rakyat Palestin di sana. Dan begitu juga ini akan membuatkan rakyat Palestin sangat berduka cita terhadap negara kita kerana pada mulanya negara kita menyokong mereka tetapi akhirnya berpihak kepada Israel, yang mana Israel ini sentiasa berusaha untuk menghancurkan Palestin. Itu saja daripada saya. Baiklah, kita telah mendengar kesemua panel kita berhujah dan menyampaikan pendapat masing-masing. Terima kasih para panel. Namun setelah mendengar pendapat dari para panelis, saya tertanya-tanya, adakah isu normalisasi ini membawa keamanan atau sebaliknya? Saudara Akil mungkin ada jawapannya? Baik, pada pendapat dengan saya, adakah normalisasi ini membawa keamanan? Bagi saya, dia sedikit sebanyak memberi kesan tetapi tidak memberi impak yang besar kepada rakyat Palestin yang ditindas ini. Saranan saya, pertubuhan OIC dan PBB perlu lebih bergiat lagi mengerahkan usaha dan tenaga demi meneruskan misi bantuan terhadap rakyat seagama kita ini. Jadi sekian jawapan dari saya. Baiklah, terima kasih saudara Akil. Sebentar tadi saudara Fatki ada menyatakan bahawa negara-negara yang menandatangani normalisasi dengan Israel adalah pengkhianat.
Jadi saya ingin bertanyakan, benarkah negara itu dianggap sebagai pengkhianat? Saudara Fadli? Berbalik pada soalan dengan Najwa, saya perbetulkan tidaklah saya mengatakan pengkhianat kepada mereka yang menandatangi normalisasi tersebut, tapi saya menunjukkan pengkhianatan itu adalah kepada negara Israel itu sendiri. Okey, sebenarnya berbalik pada jawapan yang diberikan oleh Akil, di mana keamanan itu akan wujud tapi dalam jangka masa yang pendek, itu memang saya setuju. Di mana kalau saya nak uraikan lebih lagi, di mana jika negara-negara yang menandatangani perjanjian damai di antara normalisasi di antara negara Palestin dan Israel itu, ianya bukan melibatkan mereka pun yang menandatangani, tapi melibatkan negara Israel dan Palestin itu sendiri. Contohnya ketika mana telah berlakunya gencatan senjata ataupun yang orang kata normalisasi ni, yang di antaranya adalah usaha gencatan senjata. Apakah ia berlaku dalam, jika menurut sejarah, adakah dia akan berlaku berterusan? Sedangkan kalau kita tahu gencatan senjata ni telah berlaku banyak kali, namun Palestin seperti dikhianati dan orang kata berbalik kepada mereka cuba untuk menyerang Israel menyerang balik. Benda ni seperti satu Tiada kesudahan. tiada kesudahan. Walaupun sebenarnya benda tu berlaku disebabkan oleh bibit-bibit keganasan yang dibuat oleh Israel dan membuatkan negara Palestin itu menyerang balas mereka. Sedangkan itu ada tindakan mempertahankan diri, itu menurut saya. Untuk simpulkan forum kita hari ini, saya bertanyakan soalan terakhir kepada saudari Nisa kita. Saudari, benarkah sebenarnya Malaysia gagal dalam memainkan peranan sebagai negara anggota OIC? Baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator. Pada pendapat saya, Malaysia sebenarnya bukanlah gagal dalam menjalankan peranan ini. Cumanya Malaysia ni sedar diri. Tahu negara kita ini tidak begitu berkuasa berbanding dengan negara-negara yang menyokong Israel dan juga Israel itu sendiri. Jadi Malaysia mengambil langkah selamat dengan berdiam diri, dan juga dalam masa yang sama Malaysia sebenarnya, saya yakin dan percaya Malaysia sendiri, kerajaan kita sendiri menyusun strategi dan juga memikirkan bagaimana untuk membantu Palestin dengan menurut kemampuan negara kita sendiri. Ya, begitulah. Baiklah, setelah mendengar jawapan dari para panelis, saya kembalikan soalan ini kepada para penonton. Normalisasi dunia Islam dan Israel, gagalkah Malaysia sebagai anggota OIC dalam menjalankan peranan? Hanya anda yang menentukan. Sekian. Terima kasih.